Assalamualaikum geng peniaga masak padu. Sekali lagi anda semua bersama dengan saya, Chef Hazrin dari Unilever Food Solution. So video ni khas untuk geng peniaga masak padu. So hari ni kita ada tetamu istimewa juga. Kita ada salah seorang daripada pemenang pertandingan food fotografi hari tu, iaitu kita ada Puan Asma. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Puan Asma ni adalah salah seorang daripada pemenang Sagwati ya. Dapat apa ni? Satu pengalaman baru, belajar cara ambil food fotografi. Ya, betul. Dan tentunya foto Puan ni cantik. Boleh share kan gambar apa hari tu kita submit masa masuk peraduan tu? Hari tu saya hantar Masakan apa? masakan petai goreng ibu. Petai goreng sambal. Sambal petai goreng. Tu masih sedap tu. So sebelum pertandingan tu pun kita ada buat cara-cara teknik nak ambil fotografi semua kan. So harapnya benda tu semua, ilmu tu bermanfaat lah untuk digunakan. Ya, insyaAllah. So Puan Asma ni sekarang ni berniaga macam mana? Perniagaan apa yang buat? Saya buat catering kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Daripada rumah saya buat catering kecil-kecilan. Selalunya buat catering ni yang biasa orang order apa? Nasi berlauk. Dan lauk berlauk. Nasi berlauk. Okey, so beliau ni adalah salah seorang daripada operator buat catering. Selain daripada buat catering, ada buat apa lagi? Saya ada buat kuih muih Melayu. Okey. Kuih muih Melayu. Apa specialty kuih muih Puan Asma? Kuih bakar dengan kari pak pusing. Ini dua dish yang bukan mudah nak buat ni Dia satu kuih bakar pun cara tradisional, kena cara bakar kena betul nak dapatkan aroma dia, nak dapatkan tekstur, dan juga kuih kari pak pusing. Kari pak pusing pun bukannya macam biasa nak buat, nak kena layer by layer, nak kena buat kan. So benda ni renyah lagi Ya betul Chef. Tapi saya percayalah mestinya masakan ini sedap, power. Power sebab ada pasti sedap. Okey. Saya memang bubuh pasti sedap dalam saya punya inti kari pak saya lah. Inti kari pak. Okey, baik. So hari ni kita nak buat dua hidangan istimewa. Satu daripada Puan Asma sendiri dan satu saya juga akan persembahkan satu hidangan. Jadi Puan Asma hari ni nak masak apa? Nak share dengan kita punya penonton hari ni. Nak masak yang simple sangat. Simple ayam congking cili kering. Okey, ayam congking cili kering. Biasa saya buat untuk nasi bajet. Okey. Saya guna masakan ni lah. So macam mana cara ayam congking masak cili kering? Anda teruskan menonton sampai habis. Puan Asma nak share dia punya resepi signature dish dia. Ya, insya-Allah simple je, senang nak buat. Alright. Benda tu senangnya kita nak satu simple tapi rasa dia sedap kan. Okey. So tak nak buang masa lagi. Kita persembahkan hidangan daripada Puan Asma. Okey, mungkin Puan Asma boleh kongsikan apa bahan-bahan yang ada dalam ayam congking masak cili kering ni. Bahan-bahan dia ayam, isi ayam dalam 400 gram lah yang kat sini. So anggaran hari ni kita nak masak dalam 5 orang macam tu? 4-5 orang? 5 orang boleh makan. Alright. So, kita ada ayam. Kita ada ayam, kita ada paling penting adalah pasti sedap. Sebut kena pasti sedap. Okey. Cili merah, sebut cili. Sebut cili. Bawang putih. Yep. Minyak bijan. Okey. Ladi hitam. Cili kering. Bahan-bahan yang biasa kita bawang, nampak. halia dan daun bawang. Alright, simple. Sikit ni ada ni apa garam dan kunyit lah. Okey, ini kita nak buat perap dulu kan? Kita akan perap dulu ayam kita lah. Okey, silakan. Kita boleh mulakan Yep. Okey. Kita akan masukkan serbuk kunyit. Bagi color bagi color sikit. Dan serbuk pasti sedap. Saya akan bubur banyak sikit lah. Saya akan bubur semua. Sebab saya guna ni, dia dah tak payah bubur garam dah. Okey. Sebab dalam ni memang dah cukup. Alright. Ada garam, ada bawang putih. Betul. Sebab ni masakan Cina. Saya juga biasa juga pernah makanlah masakan ni di restoran Chinese Muslim. Ayam masak congking, kung pao, dia macam yang sama-sama standard dia punya rasa lah. Dia color gelap, ada yang goreng kering. Ya, dia ada goreng kering. Cepat Okey, so benda ni bila sebut pasal goreng cepat ni, sebut kono pasti sedap ni yang paling sesuai gunalah produk dia. Yang paling sesuai. Ya betul. Sebab apa dalam ni dah ada. Tak perlu letak garam. Masin dia dah ada. Bawang putih punya aroma pun dia dah ada. Dua kali ganda aroma dia tu betul, kan. Betul. So, okey, kita panaskan minyak dulu. Ni nak buat kira deep fry deep fry saja dulu.
Okey, kita nak tunggu minyak panas sekejap baru kita goreng lah. Okey. So biasanya menu ni antara menu popular puan ke kalau masa buat catering? Di antara yang popular sebab yang ni selalu budak-budak kilang diorang order makanan dengan saya. I see. Diorang nak yang bajet. Okey. So ini salah satu makanan bajet lah saya rasa. Kalau boleh saya tahu berapa harga jualan Puan Asmah masa buat hidangan nasi putih dengan ni? RM5 ke RM6 saja. RM5 ke RM6. Harga yang munasabah lah, harga yang mampu beli lah. Ya. Dengan rasa yang sedap, harga murah. Harga murah. Memang laku lah. Dah berapa lama dah Puan Asmah buat bisnes catering ni? Saya bermula tahun 2010. 2010. So dah lebih kurang dalam 11 tahun lah dalam bidang masakan ni. Okey, so saya percaya orang dah tahu dah style masakan Puan Asmah, rasa dia yang macam mana Okey. Kedai Puan Asmah ni biasa masak di mana? Sekarang saya masak di rumah sajalah. Masak di rumah, buat dia di rumah. Okay. Buat dari rumah saja. Alright. So minyak ni nak kena bagi panas sikit lagi lah. Okey. Jadi nak tanyalah juga masa Puan buat kari pap pusing, buat inti tu. Apa yang komponen-komponen penting dalam inti kari pap tu yang mesti ada? Kari pap pusing ni. Dia punya inti Tengoklah diorang kadang-kadang diorang nak yang ayam lah, daging ke. Tapi saya selalu kentang biasa tu nak bagi dia memang sedap, memang saya akan guna. Masukkan. Saya pasti akan guna ni. Sebab pasti sedap. Sebab kadang-kadang ada orang tak makan udang. Alah udang kan. So saya gunakan ni untuk bagi perisa. Okey. So maknanya kalau kata anda semua yang berniaga kuih muih, buat kari pap boleh gunakan serbuk ni juga untuk buat feeling dia tu, isi kari bagi pap. Feeling dia, bagi dia terasa lah dia punya tu. Betul. Sebab ada orang alah memang udang, so kita memang tak letak lah udang. InsyaAllah nanti ada masa saya akan turun ke tempat perniagaan Puan Asmah di mana? Di Hulu Langat. Hulu Langat. Saya akan try dia punya kari pap pusing nanti. InsyaAllah boleh. sampai nanti. Alright. Okey. Jadi kita tengok minyak dah cukup panas. Minyak pun nampak dah. Okey. Ni kan. So ni lebih kurang macam shallow fry lah Nak Nak bagi goreng dia bukan sampai garing bagi dia masak sekejap masak sekejap je. Okey ni lah. Kita masuk semua lah Yep. Okey. Dia punya aroma daripada hasil perapan tadi pun naik bau garlic bau bawang putih tu. Wangi bau dia. Sebab selalu masakan Cina memang kena lebihkan bawang putih. Betul. So bila kita guna ni memang dah tak perlu sangatlah bawang putih tu. Memang dia rasa dia memang dah ada dekat ayam. Jadi kita goreng ni bukan nak bagi sampai dia garing kan? Kita nak bagi dia masak sikit je Masak saja. Okey. Dia lebih kurang macam teknik braising lah. Ya, betul. Kita balik-balik je lah. Okey, Puan Asmah dia balik-balikkan ayam tu. Bila dah siap ni dia akan tapis lah. Sangat simple. Kat rumah pun boleh buat. Actually kalau peniaga yang jual restoran, bila dia ada menu yang macam ni, goreng cepat. Bila pakai kuali high pressure stove ni dalam tak sampai 5 minit masakan tu dah siap Ya, betul. So benda ni mudah sebenarnya. Dengan bahan-bahan ingredient dia yang bukannya mahal sangat. Ya, boleh. Senang dapat. Rasa sedap. Itu yang kita nak. Orang pun suka makan. Sebab salah satu kadang problem dia orang nak makan masakan Chinese. Tak ada orang yang boleh buat. Maksudnya saya kalau peniaga restoran Melayu lah, bila nak buat restoran Chinese food ni kadang-kadang rasa dia tu tak sampai. Jadi bila ada orang yang menguasai masakan Chinese ni, bila dia boleh buat dekat kedai untuk market Melayu, insya-Allah hasil dia akan sangat baik lah. Belajar buat masakan ni daripada mana ni Puan? Inspirasi dia tu daripada mana dapat tu? Nak tanya juga. Sebenarnya saya belajar dengan kemas lah, pusat kemas Selangor. Okey, memang ada ambil khusus lah nak belajar ni. Okey. Baik juga tu. So kita goreng ni dalam anggaran 2-3 minit gitu 2-3 minit. Okey, rasanya dah okey dah tu. Boleh dah ni boleh. Okey, Miss saya tolong. Dah boleh tutup api. Boleh. So nanti minyak ni nak digunakan lagi kan untuk masak? Okey, ambil sikit. Okey, saya tolong. Cukup? Okey, cukup. Alright.
So minyak lebih ni kita tapis lah, kita bawa, kita letak tepi. So ayam dia pun dah keemasan. Ambil sendok. Warna dia dah keemasan. Okey, boleh dah. Alright. Okey, silakan. Okey. Kita ayam punya bahagian kita dah settle. Kita nak pergi untuk bahagian tumisan dia lah. Okey. Okey. Ini bahan-bahan dia. So first kali kita dah panaskan minyak. First kita akan goreng dulu cili kering. Cili kering dulu, okey. Cili kering dia kita akan ambil dulu. Ya. Panas sikit. So biasalah bila pakai induction ni dia ambil masa lama sikit. Masa sikit tak kalau panas, kita pakai high pressure wok ni sekejap je dah siap kan. Okey. Bahan-bahan dia ni kita goreng ni sekejap. Lepas tu terus campur je semua kan? Terus campur saja. Tak payah nak tunggu-tunggu dia. Sangat-sangat senang. Alright. Okey, rasanya kita minyak tu panas dah. Saya guna semualah pasal biar dia nampak lawa sikit. Bagi dia apa? Pedas sikit kan? Kita goreng sekejap saja, goreng. Tak cukup panas lagi. Kita bagi sikit lagi masa. Biarkan dulu. Tak apa lagi dalam ni. Okey, tadi macam puan cakap tadi lah, dia berniaga kuih muih. Selain daripada kuih bakar dan kari pap, apa lagi pilihan kuih yang ada di gerai? Saya ada buat kuih talam. Talam lapis, talam keladi, serimpa. Macam-macam lah. Anggaran satu hari tu ada berapa jenis pilihan kuih yang ada? Terpulang pada customer yang order dengan saya. Saya biasanya hantar ke office lah. Office dia minta untuk meeting-meeting kan. Saya buat untuk diorang lah. Yang berniaga macam depan rumah tu tak adalah kan? Tak ada. Memang saya ambil order tempahan. Ambil tempahan order saja. Okey, faham. Buat masa sekarang lah. Alright. Okey, bagi minyak dia ambil masa sikit. So bahan-bahan dia ni apa ni? Bawang putih cincang, bawang merah, halia. Tumis dia sampai naik wangi. Masukkan serbuk cili kan? Serbuk cili ni saya nak campur dengan. Okey, boleh. Sebab wok ni dia jenis seramik, dia ambil masa sikit nak panas. Saya masukkan bawang putih lah. Okey. Bawang merah. Tumis sampai naik bau. Tunggu sekejap. Halia. Boleh masukkan halia sikit. Halia ni separuh je lah. So pada yang tak pernah makan ayam congking ni, apa sebenarnya rasa ayam congking ni? Dia punya rasa dia tu, taste profile dia. Rasa pedas-pedas. Pedas-pedas, rasa bawang putih lebih sikit lah rasa dia. Dengan ada black pepper lagi kan? Ya, dia. Okay. Sebab dia kering, dia tak berkuah. Yep. Kalau dah pasti dia layu sikit. Okay, boleh masukkan black pepper, ada hitam. Okey. So nak pedas lebih lah letak boleh tak? Lah, tak ada masalah. Black pepper lebih lah. Okey, minyak bijan ni saya akan campurkan dengan serbuk lada. Okey. Biasa orang Cina ni walaupun ni dia orang suka pedas juga sebenarnya. Ada juga yang makan pedas. Okey, dia kahwin dengan minyak bijan. Kahwin dengan minyak bijan. Masuk terus. Okey. Agak banyak juga pakai minyak bijan ni memang bau dia kuat. Sebab tu saya tak letak minyak sangat tadi tu. Saya tak letak banyak minyak.
sebab nak gunakan minyak bijan. Okey. Okey, boleh masuk ayam. So ayam ni tadi anggaran lebih kurang dalam 500 gram. 500 gram. Okey. Terbit bau minyak bijan pun. Color dia pun merah-merah gelap kan. Merah gelap tu. Okey. Dah siap. So kita bagi dia gaul serata, nak bagi dia punya rasa dia serap. Last sekali kita tahu daun memang bawang. tak bubur garam dah sebabnya memang dah ada siap garam dah betul. dekat ayam ni. Okey. Dan Kita nak bagi ayam tu masak sikit lagi Okey. ni selain dengan nasi, makan dengan bubur muar pun boleh. Bubur Bubur nasi, Ya, betul. buat lauk. sedap. Aku dah boleh angkat tak, Chef? Bagi sikit masak lagi. So jadi kita buat hiasan lah ke atau masuk sekali sikit dalam. Masuk sikit dalam, masuk lepas tu sikit lah, nanti atas nanti kita garnish lagi. Masuk makanan. Alright. Boleh. Okey, ini kita punya pinggan hidangan. Sudah siap. Kalau dah rasa nampak sebati tu, okey, kita dah boleh angkat dah. Okey dah. Memang masak dia kejap je kan. dia tak sekejap susah je. lah nak buat ni. Saya rasa anda semua yang sedang menonton ni pun boleh cuba. Sangat-sangat Resepi senang. ayam masak congking, ayam congking masak Ayam cili congking, kering. cili kering. Alright. Steady. Okey. Masukkan. Tu dia. Oh, dia punya bau pedas tu ada. Pada siapa yang menggemari masakan pedas ni, ni salah satu daripada hidangan yang terbaik yang boleh anda semua jual di kedai masing-masing nanti. Oh, terbaik. Terima kasih Puan Asma sudi berkongsi resepi ni. Nampak sajalah. menarik. Tahu sikit lagi lah. Dah masakan dah sedap. Lepas tu kan kita nak promote pula, nak marketkan barang ni, ambil gambar cantik-cantik. Lepas tu kita promote dekat Facebook. InsyaAllah ada je yang orang akan order nanti. Okey, selesai dah hidangan pertama dia. Settle. Baik. So sekarang ni kita nak pergi ke hidangan yang kedua. Saya pula lah. Turn saya pula yang akan masak. Chef Azrin. Okey, saya clearkan ni kejap. Okey, hidangan kedua saya hidangan kedua daripada saya akan kongsikan adalah kari dalca daging tetel. Oh, okey. So kari dalca daging tetel ni dia punya pair dia selalunya makan dengan nasi biryani, nasi minyak sesuai makanan dengan nasi tomato pun boleh. Sebab apa kita keluarkan menu ni? Sebab sekarang ni musim orang kahwin. Musim orang kahwin. Jadi pada peniaga yang ada buat catering orang kahwin ke apa ke, hidangan ni antara salah satu hidangan yang famous lah, yang boleh kita try jual. Propose dekat orang yang nak order untuk catering kahwin, cubalah try buat daging tetel, kari dalca daging tetel Okey. So antara bahan-bahan yang nampak ni memang banyak sebab kari dalca ni dia penuh dengan sayuran. So antara bahan-bahan ni kita nak rempas kawan. Bahan kisar ni kita ada bawang merah, halia, ada bawang putih, kita tumis. Lepas tu kita ada daging tetel lah. Daging tetel ni kita dah pre-boil. Nak bagi dia rebus, bagi cepat lembut lah, cepat masak. Kalau tak ni nak tunggu lambat kan. Dal pun kita dah pre-cook, bagi dia masak sikit. So kita ada bahan-bahan tumis lain, kita ada cili merah, kari, serbuk rempah kari. Lepas tu kita akan tumis semua ni, masukkan sayur-sayuran ni lah. So sayur-sayuran ni tak kisah apa jenis pun, tapi kebiasaannya untuk dalca ni kita ada kacang panjang, terung dan carrot. Okay. Alright. Kita nak panaskan minyak sekejap. So biasanya kalau kata kita masak secara big quantity lah, amount yang besar untuk catering, kita boleh masak sekali semua. Daging ni tak payah pre-boil dulu pun tak apa, masuk je nanti biar dia didih. Tapi sekarang ni bila kita buat show macam ni, kita nak pendekkan masa merebus tu supaya tak terlalu lama orang nak tunggu. Kan mengantuk pula orang tengok So masakan ni masakan yang agak berkuah. Kuah dia kuah pekat lah.
sebab dalca kan. Jadi produk apa yang sesuai nak pakai dengan masakan ni adalah kita gunakan serbuk knorr chicken stock. So serbuk knorr chicken stock ni dia bagi aroma ayam. Dia ada flavor ayam tu yang akan menaikkan lagi rasa masakan yang berkuah. Jadi benda ni simple. Kalau anda semua tak tahu, bila tengok dekat supermarket, pergi kedai-kedai borong nampak dua produk ni, apa masakan yang sesuai nak pakai? Untuk serbuk knorr pasti sedap, sesuai untuk masakan stir fry, masakan bergoreng. Manakala serbuk knorr chicken stock sesuai untuk masakan berkuah. So masakan berkuah ni nak pakai ayam, ikan, daging semua pun boleh pakai asalkan dia berkuah. Jadi dia dapat rasa ayam tu, dinaikkan lagi aroma dia. Manakala untuk serbuk knorr pasti sedap, sesuai untuk masakan bergoreng, nak buat perap pun boleh. Goreng ni apa-apa lah, nak buat nasi goreng, mihun, sayur semua boleh buat. Okey. So minyak pun dah mula nak panas. Kita masukkan rempah 4 sekawan ni. Kemudian kita masukkan bawang merah. Dia dah mula nak panas. Bawang putih. Halia. Dan saya juga suka masukkan daun kari. So, kita tumis dia sampai naik aroma dia tu. Naik harum dia. Ni kalau belah-belah Johor ni famous lah dengan kari dalca ni kan. Jadi kita boleh letak apa-apa saja bahan kita nak letak. Kita nak bagi kreatifkan hidangan kita ni, saya gunakan daging tetel. Daging tetel ni sebenarnya dia taklah mahal sangat. Sebab daging tetel ni apa? Dia adalah bahagian trimming, beef trimming. So harga dia kalau dekat pasar pun dalam RM12 sekilo. RM12, lebih kurang lah. So sebab bila orang sebut daging tetel dia, orang akan ingat asam pedas. Asam pedas kita dah pernah tunjuk dulu. Boleh pelbagikan lagi daging tetel. Sebab kata kadang-kadang kita berniaga, kos kita ni tinggi. Jadi kita nak pelbagaikan masakan dengan daging tetel yang kos dia agak murah. Selain daripada asam pedas, kita boleh buat kari dalca. Macam-macam boleh buat lah. Okay. Dan kita masukkan chili paste. Chili paste ni sebab saya suka dia nampak merah sikit, pedas. Saya tahu. Kalau tak ada, bolehlah. Tak payah letak lah. Okay. Bagi dia naik pecah minyak. So anggaran masa memasak kari dalca ni, kalau kata daripada daging yang belum direbus, lebih kurang lah dalam 1 jam lah. Nak bagi dia empuk apa semua maksimum 1 jam lah. Anggaran masak daging ni dalam 1 kilo macam tu lah. So masakan ni sesuai untuk peniaga yang berniaga catering, yang jual nasi campur, special of the day ada nasi biryani kan. Boleh sertakan sekali dengan dia. Betul. Okey, kemudian kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Kemudian kita masukkan kacang dal kita ni. So kacang dal ni biasanya kalau nak masak dia, one day before kita nak start masak, kita dah soak dia dalam air. Kemudian the next day bila kita nak masak tu, kita rebuskan sekejap bagi dia cepat empuk lah. Ada juga beberapa jenis kacang dal yang memang kita rebus 3-4 jam pun dia tak lembut. Ada kacang-kacang dal dia lah. Tu yang kita kena tahu lah. Biasanya keras ni yang kalau daripada Australia. Yang tu keras. Okey. Bila dah masuk semua ni, kita boleh masukkan kita punya inilah air rebusan bersama dengan daging tetel ni. Alright. So kita akan rebus dia, kita akan bagi dia boil lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Sampai kuah dia akan jadi pekat balik lah. Okey. So sambil-sambil tu kita masukkan sedikit rempah kari ni. Taruh dalam 2 sudu je.
Okey. Biasa tak puan masak, ada tempahan tak untuk kari dalca, nasi biryani ke macam buat catering? Ada juga buat? Selalu. So ni mungkin boleh dipraktikkan kepada anda yang sedang menonton. Tapi biasa kalau menonton. macam saya ni, diorang order ayam lah. Ayam, Tulang-tulang betul. ayam. Ya, betul. Lebih murah lah kan sebenarnya. Sebab saya pun faham Puan Asma punya regular customer ni dari segi pekerja kilang, office kan. Okey, sesuai lah dengan bajet dia orang ni kan. Betul, kita sebagai peniaga pun sebenarnya kena ikut juga kemampuan kita punya pembeli supaya kita tak overprice. Di luar bajet dia orang nak beli, sekali tiba-tiba ada kari dalca kambing lah dan dalca kambing mahal. Orang pun tak boleh nak beli. Jadi kalau ada kita kena sesuaikan. Baru, betul. Kalau macam kita sendiri untuk jual tu memang tak ada. Tak ada lah. Okey. So yang ni kita nak bagi dia boil sikit lah, ambil masa sikit Sambil-sambil tu saya akan masukkan terung, sebab terung ni dia ambil masa juga nak lembut. Macam carrot ni saya dah masuk, dah masakkan dia sekejap. Jadi kita biar dulu. Last nanti baru kita masuk kacang panjang dan carrot. Menarik. Masakan yang simple insya-Allah tapi rasa dia sedap. Sedap, nak bagi sedap, itulah dia. Kita punya rahsia dia. Gunakan serbuk kenor pasti sedap. Ini kenor chicken stock. Chicken stock. Cube pun boleh kan? Apa tu? Yang cube punya. Yang cube pun boleh. Tapi untuk food service peniaga dia lebih pada pack besar. Sebab pack besar ni sebenarnya dari segi kos lebih murah daripada cube. Kalau kita kira calculation untuk 1 kilo paket. Sebab tu kita fokuskan ni untuk peniaga. Bila packing dia besar, harga dia lebih murah. Okey, kemudian saya masukkan sedikit serbuk kenor chicken stock lah. Berapa banyak? Anggaran lebih kurang dalam 2 sudu. Rahsia kesedapan. So bila dal ni dia dah betul-betul kembang, nanti dia akan pekat sikit lah, starch dia tu kan keluar. Sebab tu saya ada orang juga taruh kentang. Tapi bila dah ada dal ni saya dah tak guna kentang sebab starch dia dah ada dekat situ. Masukkanlah sikit lagi, terus masukkan kacang panjang. So bila sayur-sayur ni kan semua dah lembut, dah ready to go lah. Ni kalau ada nasi minyak, si biryani ni jadi ni Puan Asma. Jadi roti pun jadi. Oi, betul. Kadang ada juga orang buat ni hidang dengan roti canai. Ya. Kan? Ada idea yang menarik-menarik ni kita boleh utarakan, kita share dengan geng peniaga masak padu. Puan Asma ada share tak apa-apa artikel ke, resepi ke dalam geng Facebook geng peniaga masak padu? Untuk yang tu saya belum lagi. Saya belum masukkan lagi dalam geng masak padu. Sebenarnya kita suka juga. Saya akan masukkan lah. Ada engagement daripada operator-operator, sahabat-sahabat dalam geng peniaga masak padu. Kalau nak share resepi, nak share hidangan pun boleh, bagi idea dekat dia orang ni. Sebab dia orang semua ni adalah peniaga. Kadang-kadang dia orang pun buntu juga nak cari menu-menu baru apa yang ada. Jadi kalau kita boleh berkongsi resepi, insya-Allah sama-sama maju dan mahir nak masak masakan-masakan baru. Okey. Color dia pun dah nampak naik. Ya. Yeah. Jadi Puan Asma, apa perancangan selepas ni? Orang kata bila dah pernah memenangi hadiah sagu hati daripada kita orang ni, apa idea-idea baru nak diketengahkan untuk tahun hadapan untuk catering? Saya ingat saya nak start buat video lepas ni. Buat video. Dah mahir kan? Dah buat fotografi, dah pandai. Betul juga tak? Kadang-kadang benda ni boleh mendatangkan income kita kan? Betul-betul. Platform online ni dah meluas. Ya, betul. Terlalu luas lah. Boleh dapat macam-macam. Semua orang berlumba-lumba. Betul. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan konten-konten yang menarik. Supaya dapat menarik minat orang nak menonton tu. Macam saya tak adalah, kita tak buat lah tu. Tapi saya buat video ni memang khas untuk yang peniaga masak padu. So apa-apa menu baru, menu-menu yang menarik kita boleh ketengahkan untuk kongsi dengan yang menonton video ni. Saya boleh nak upload dekat situ. Boleh. So saya masukkan sedikit santan. Nak bagi dia pekat sikit lah. Dan berlemak.
So macam saya cakap tadi, bila kita masak pakai induction punya ni, Dia lambat sikit dia nak lambat didih. sikit dan gerak dia. Bagi dia pekat sikit. Okay. So anda yang sedang menonton ni nanti, besok bila dah cuba masakan ni, kongsilah dengan kita orang. Kita nak tengok juga feedback dia macam mana kan. Feedback dia macam mana. Selepas buat, orang dah try, apa komen pembeli, sedap tak sedap, apa benda yang kita boleh improve, kita share insyaAllah. Dalam game Peniaga Masak Padu ni memang kita mengalu-alukan posting-posting daripada anda semua, idea-idea ataupun ada tips-tips yang boleh berkongsi, kita share dalam tu. Okay, kuah pun dah mula nak didih. Masukkan sedikit cili merah, cili hijau ni, bagi color dia lebih meriah. Dan color ni main peranan kan. Betul. Color ni main peranan bila kita nak start promote. Kita nak ambil gambar biar nampak color tu fresh, ya. So saya nak rasa sikit, cukup tak rasa dia? Ui, pedasnya dah ada. Sikit lagi kena chicken stock bagi rasa dia lebih sharp sikit. Okey. Yep. Okey. Daging memang dah empuk dah. Sekarang ni kita nak bagi sayur dia je, panas lembut sikit. Oh, tengok ni daging kari dalca, daging tetel special. Cuba Puan Nasmah rasa sikit komen ni, sini kita bagi rasa sikit. Boleh. Masin cukup. Pedas dia agak pedas juga tu. Kan? Sedap. Okey ya. Memang sedap. Alright. Terasa dia punya chicken stock dia pun terasa. Okey. Rasanya kita dah boleh nak start buat hidangan dia nanti. Sayur ni pun actually kalau kita biar dia panas macam tu, dia akan lembut jugalah. Alright. Bila kuah dia pun dah didih. Tapi ada orang tak suka juga sayur dia empuk sangat. Betul. Nanti dia jadi macam hancur kan. Okey. Menarik. So masakan yang sedap tapi cara nak buat simple. InsyaAllah tak menyusahkan orang nak buat. Tu dia punya bau dia. Kalau yang sedang menonton ni boleh dapat bau dia. Satu studio ni bau. Okey, kemudian kita garnish sikitlah dengan ni bawang goreng. Naik warna. Alright. Okey, inilah dua hidangan yang rasanya saya nak berkongsi dengan anda yang sedang menonton hari ni. Ni dia. Produk-produk dia. Masak dengan gunakan serbuk kenor pasti sedap. Kita ada ayam congking masak cili kering. Dan juga kita ada kari daging tetel kari dalca menggunakan serbuk kenor chicken stock. Jadi sekarang ni kita nak bagi testing lah. Saya pun nak rasa juga masakan Puan Nasmah ni. Kita test dulu. Yang pedas ni pedas. Memang pedas lah. Nampak merah-merah dia ni kan? Pedas. Rasa tak dia? Rasa aroma bawang putih ada. Rasa aroma minyak bijan ada. Pedas dia ada. Pedas black pepper. Pedas cili kering. Komplit rasa dia. Okay, so anda yang menonton ni nampak saya makan kan? Cuba lah buat masak kat rumah, masak dekat kedai. Try dulu. Kita bagi customer try, tu kita boleh start jual. Rasa dia insyaAllah terbaik, sedap. Okey, so berakhirlah kita punya perkongsian hari ni Puan Asmah.
Saya ucapkan terima kasih sudi bersama saya pada siri inspirasi bersama Chef Hazrain kali ini. So ini video kita yang terakhir lah untuk tahun ni. So kita akan berjumpa lagi tahun hadapan dengan menu-menu baru. Dan juga kita akan promote menu Bazar Ramadan. Menu untuk makanan Ramadan. InsyaAllah nanti kita akan buat video lagi. Dan kita akan bertemu lagi insyaAllah pada tahun hadapan. So kepada anda semua, saya doakan semoga maju jaya dalam perniagaan. Mana yang dapat catering untuk buat majlis kahwin, teruskan insyaAllah. Masak dengan masakan yang sedap, insyaAllah ramai orang akan datang order dengan kita balik. So saya akhiri dengan Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih puan. Terima kasih Chef. Bye, jumpa lagi.